Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang ingkar, wahai orang-orang yang enggan, wahai orang-orang yang kafir. La a'bud, aku tidak akan sembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pun tak akan sembah apa yang aku sembah. Dan Allah ulang sampai 2 kali perkataan tersebut, dan Allah sebut di akhirnya, lakum dinukum, untuk kamu adalah agama kamu dan untukku adalah agamaku. Maka mereka buat tawaran kepada Nabi. Tapi zaman kita lihat konsep pluralism ni yang muda-muda dah terima. Mereka dah terima. Maka kita boleh dengar semua agama adalah sama. Kita kena bertolak ansur dengan semua agama. Maka sebenarnya apa yang Quraisy buat zaman kita, yang remaja-remaja telah mula untuk terima. Bahkan bukan sekadar remaja, yang berusia pun, yang mana pada waktu itu jika tidak kuat akidah dia, maka mereka akan menerima dengan mudah. Lalu sebab itu para ulama dahulu tekankan pengajian akidah, sangat tekankan pengajian akidah untuk menjaga akidah daripada mudah untuk terpesong daripada kebenaran. Maka ini adalah cara mereka yang ketiga. Antara tawaran lain yang mereka buat kepada Nabi supaya Nabi berhenti berdakwah adalah mereka jumpa dengan Nabi SAW, lalu mereka kata, wahai Muhammad, kalaulah engkau dakwah ini kerana duit, maka kami akan jadikan kamu orang yang paling kaya. Dan sebenarnya Quraisy ni memang kaya. Quraisy ni adalah sangat-sangat kaya, sebab dia adalah ahli perniagaan. Dia berniaga. Dia bukan main berniaga dalam Mekah, tak. Dia berniaga ke Syam dan juga ke Yaman. Sangat pandai berniaga, dan keuntungan dia adalah juta-juta. Bila kita baca dalam kisah peperangan Badar, maka para ulama sirah nukilkan keuntungan yang mereka bawa balik daripada perniagaan ketika Nabi nak cuba halang yang kemudian terjadinya peristiwa Badar. Maka mereka bawa balik keuntungan 50,000 dinar. 50,000 dinar zaman kita dah jatuh dah, mas, tak tahu naik balik ke tak, tapi beberapa hari kebelakangan ni jatuh. Maka katakanlah 1,000 dinar, 1 dinar 1,000 ringgit, maka lebih kurang keuntungan dia sekali berniaga adalah sebanyak 50 juta ringgit sekali berniaga. Sekali dia pergi Syam balik, maka total keuntungan yang dia bawa balik adalah 50 juta. Itu yang menjadikan mereka sombong dan mereka takabur, menjadikan mereka tak nak beriman kepada Nabi, walhal itu adalah nikmat yang besar Allah berikan kepada mereka. Sebab itu Allah berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka boleh berniaga pada musim sejuk ke Yaman, dan pada musim panas mereka boleh pergi ke Syam. Lalu dia berniaga untung juta-juta, bukan sikit-sikit punya untung. Maka ini adalah Quraisy. Maka Quraisy kata kepada Nabi, kalaulah Nabi buat dakwah kerana duit, maka mereka sanggup menjadikan Nabi orang yang paling kaya dekat Mekah. Syarat dia, Nabi berhenti berdakwah. Itu tawaran pertama. Kalaulah Nabi SAW berdakwah kerana kuasa, nak jadi pemimpin, maka mereka sanggup menjadikan Nabi SAW pemimpin mereka, maka Nabi berhenti berdakwah. Kalaulah Nabi SAW berdakwah kerana wanita, maka mereka akan carikan yang paling jelita, cantik dan sebagainya, dan mereka akan berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah tawaran yang diberikan kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak, tak terima. Dan sebenarnya tawaran ni bukan mudah. Ada banyak orang bila dapat tawaran jawatan, maka berubah keadaan dakwah dia, kadang-kala berubah. Ada orang bila mendapat kemasyhuran, berubah perjalanan dakwah dia. Ada orang apabila dia mendapat kekayaan, maka berubah dakwah dia. Maka Nabi SAW tolak tawaran ini. Dan cara yang keempat orang Quraisy untuk menghalang dakwah Nabi adalah dengan penindasan.
Maka sebagai kisah yang penutup, maka orang Quraisy telah bersepakat untuk menyiksa semua yang masuk Islam. Maka daripada situ bermulalah cabaran dakwah Nabi. Maka kata penulis buku, antara cabaran dakwah Nabi adalah ada seorang pakcik Nabi yang bernama Abu Lahab, dan dia adalah pendengar setia dakwah Nabi. Dia ikut mana-mana Nabi dakwah. Nabi dakwah dekat ni dia ikut. Dia nombor satu. Dia adalah pendengar setia dakwah Nabi. Kalaulah dia ada nombor rekod, maka nombor dia adalah 001. Dia pendengar setia dakwah Nabi. Tapi dalam sirah kita belajar, apakah dia akan buat setiap kali Nabi nak mulakan ceramah, dakwah, nak mengajak orang kepada Allah, maka dia akan kata, Muhammad ini yang ceramah tu adalah anak saudara saya dan dia adalah seorang yang gila, maka jangan dengar kata-kata dia. Maka itu yang Abu Lahab buat. Dia akan ikut Nabi SAW berdakwah, tapi dia tak dapat hidayah pun, dia tak dapat petunjuk. Bahkan dia menjadi penghalang dakwah Nabi SAW. Bahkan banyak kali dia akan pukul Nabi SAW sebab dia ikut. Bila Nabi nak sampaikan dia tazkirah, kuliah, maka dia akan pukul Nabi SAW depan orang ramai. Kalaulah kita ada pakcik macam tu, apa kita buat? Kalaulah kita ada orang macam tu, keluarga kita yang ganggu kita, agak-agak apa kita buat? Silap-silap hilang. Mana pakcik kau? Aku pun tak tahu, dah hilang dah diraibkan daripada atas muka bumi. Kalaulah kena pada kita. Tapi bayangkan Nabi SAW sabar bertahun-tahun. Nabi SAW sabar. Dan itulah pendengar setia dakwah Nabi yang diikut Nabi SAW ke mana-mana, tetapi tidak beriman sampai ke akhir, sampai ke sudah. Maka inilah 4 cabaran dakwah Nabi SAW. Cumanya yang penindasan ini kita akan lebih detail pada siri-siri yang lain. Cumanya apa yang kita boleh belajar? Sebenarnya bila kita baca sirah Nabi, cabaran hidup kita taklah seberat Nabi SAW. Bahkan bila kita tengok banyak orang, cabaran hidup kita taklah seberat yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat Islam yang lain. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah mengalah, jangan pernah pada waktu itu berhenti melakukan apa yang kita buat, kerana sebenarnya cabaran sepatutnya lebih menguatkan kita. Bilakah waktu cabaran akan melemahkan kita? Apabila kita pilih untuk bersendirian tanpa adanya Allah, maka cabaran akan melemahkan kita. Sebaliknya cabaran akan kuatkan kita apabila kita sentiasa ingat yang Allah bersama dengan kita. Firman Allah, wala tahinu, dan janganlah berasa lemah, wala tahzanu, janganlah kamu sedih, wa antumul a'laun, kerana kamu umat Islam adalah golongan yang tertinggi, yang mulia. Syarat dia apa? In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman dan daripada Allah yang tidak. Berapa dah pin kan ke kah? Cantik baju sis pegang. Hati kejap hati. Beg 17. Beg 24 hitam pastel tu mango. Cuma dia light sikit. Dia light sikit. Okey, ni saya gaikan sekejap ya. Ni kurung modern yang terbaru. Beg nombor 17. Dia ada peminat, ada customer saya, dia kata, sis, saya nak bawa pergi kerja, dia kata. Saya suka yang simple sikit kain. Saya tak pandai pakai yang pattern-pattern lain, dia kata. Saya tahu pakai kain duyung aja, dia kata.